Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari pengacara majlis yang berhormat, Datuk Haji Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berhormat Datuk Azrael Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri, Yang Mulia Raja Muhammad Azhar Shah bin Raja Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pemantauan dan Penilaian Pembangunan, Unit Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Sabiah binti Muhammad, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang berbahagia Datuk Haji Syamsul Zaman bin Haji Sulaiman, Pengarah Pembangunan Negeri Perak, Yang berbahagia Laksamana Madya Datuk Syamsuddin bin Habibuddin, Panglima Armada Barat Tentera Laut Diraja Malaysia, Yang Berusaha Tuan Syamsul Ridwan bin Idris, Pegawai Daerah Manjung, Yang Berusaha Tuan Syamsul Hazman bin Mak Saleh, Yang Ketua Majlis Pengadilan Manjung, Yang Berhormat Datuk Ahli Parlimen, Ahli Yang Berhormat Parlimen dan Kadun, seterusnya Datuk-Datuk, Tuan dan Puan-Puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk hadir meluangkan masa bagi kita merapikan majlis perasmian program One Stop Center Sejahtera Sosial Negeri Perak. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengajuk kerana sudi untuk jemput saya hadir pada hari ini. Tahniah terutama kepada rakan-rakan yang datang daripada Kuala Lumpur. Saya tahu jalan sesak, besok bayar di Bali, tapi Datuk Susama buat program pada hari ini dengan Datuk Sabiah. Ramai orang masih boleh hadir. Okey, esok cuti, lusa pun cuti. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, ibu bapa. Kalau ada orang India, kita ucapkan Mangala Lupa Bali Berputar pada besok hari Lupa Bali Berputar. Saya terpanggil untuk hadir majlis ini kerana ia berkaitan dengan pengurusan pembasmian kemiskinan. Dulu sebelum jadi Menteri Besar, saya adalah Exco Kerajaan Negeri yang jaga pembasmian kemiskinan. Jadi cerita kemiskinan ini sangat dekat di hati saya. Tuan-tuan dan puan, kalau ada jutawan dalam dewan ini, saya percaya dia bukan tiba-tiba terus jadi jutawan. Satu hari saya tanya Datuk Ngin Muhammad. Datuk Ngin Muhammad, saya tanya dia, macam mana Datuk jadi jutawan? Dia kata, saya jadi jutawan bukan serta-merta. Dia kata dia terlebih dahulu menolong bapak dia menolong kita. Alright? Ya? Dan mana dia susah dulu. Daripada seorang penolong kita, dia belajar, dia rajin belajar, dia rajin berada cikgu. Akhirnya dia berjaya. Dengan kejayaan itu, maka dia bergelar jutawan. Berapa juta tak tahu. Itu rahsia. Tapi jutawan kan? Jutawan kan? Ini bukan rahsia, saya tahu semua lapor itu. Kalau ada orang senang dalam dewan ini, sudah tentu dia bukan tiba-tiba jadi senang. Sebelah kanan saya tadi Datuk SS Ketua Kerajaan Negeri. Tanya dia, adakah dia tiba-tiba jadi senang? Sebelah kanan dia adalah Penasihat Undang-Undang Negeri
Malaysia pun dia tidak tiba-tiba jadi senang. Oleh itu, saya nak bacakan kepada ibu bapa, tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, semua kita termasuk saya. Kita bermula daripada orang susah. Nak sampai ke tahap menjadi senang atau menjadi jutawan, kita kena lalui kesusahan lebih dahulu. Sebab itu di depan saya, pertama sekali saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah kecil hati, jangan mudah rasa rendah diri, jangan merajuk kalau sekarang kita ditakdirkan susah atau miskin. Sebab dalam dewan ini saya katakan ini contoh-contohnya, semua orang dahulu telah melalui fasa kesusahan, fasa kemiskinan. Saya sebelah tarik, ayah saya pun macam ayah Datuk Ilham, boleh tak? Ibu saya boleh tak? Rumah saya tiang bulat, kayu bulat, ayah saya pergi terbang hutan buat rumah, lantai atap pinang, atap rumbia, atapnya kami senang di situ, kami senang tarik. Kalau ayah saya ajar kami macam mana nak menyemat daun rumbia itu menjadi atap. Jadi fasa itu telah saya lalui. Kalau tuan-tuan dan puan ada rumah yang agak tidak selesa, saya sudah lalui fasa itu. Rumah saya hanya tiang bulan, rumah saya dindingnya dinding papan beratap rumbia. Rumah saya tak ada elektrik, rumah saya tidak ada air. Saya mandi air perigi ataupun mandi air sungai. Saya pakai pelita air. Satu hari saya bicara kepada budak-budak STM, saya kata zaman kami dulu, pagi-pagi bukan sahaja pelajar-pelajar sekolah hidupnya berjelaga, cikgu pun hidupnya berjelaga. Ada budak tanya saya, cikgu, berjelaga itu apa? Berjelaga itu adalah asap datang daripada pelita minyak gas. Malam-malam kita pasang pelita minyak gas, kita buat kerja sekolah, asap pelita itu masuk dalam hidung, menjadi hitam serombong hidung kita. Jadi besok pagi pergi sekolah, murid dan cikgu pun sekali hidupnya dipenuhi oleh jelaga sebab waktu itu tak ada elektrik. Tuan-tuan dan puan, susah saya ni, saya sekolah 3 hari dia seminggu. Sebab adik saya nombor 2 daripada saya hanya muda setahun daripada saya. Adik yang ketiga muda 2 tahun. Saya masuk sekolah, pergi sekolah hari Isnin, hari Selasa adik nombor 2 pergi, saya tak pergi. Sebab baju sekolah basahnya. Baju sekolah yang saya pakai hari Isnin dibalik rumah saya basuh, adik nombor 2 pakai hari Selasa. Hari Rabu saya pakai balik. Hari Khamis adik nombor 3 pakai. Tuan-tuan dan puan, saya sekolah rendah 3 hari seminggu boleh jadi introducer, okey? Tambah kalau kita boleh mengaji 5 hari seminggu, tak boleh introducer. Betul tak? Nak ceritakan bahawa kalau ada orang susah dalam dewan ini, jangan mudah putus asa. Datuk Syamsuddin Armada Barat Kemarin, ni dia ni satu sekolah dengan saya, sekolah dengan saya sudah kali, tapi dari Alhamdulillah tak ada tempat dia. Saya masuk sekolah dengan saya sudah tadi, dalam surat tawaran itu tulis pakaian terdapat 3 pasang pakaian sekolah, semua pendek putih, baju tengah pendek putih, pendek putih. Mau saya boleh bagi sepasang saja. Dalam surat itu tulis kena berpakai kasut kulit hitam. Kami dulu tuan-tuan dan puan, tak tahu lah tuan-tuan yang pakai zaman dengan saya, kami dulu dapat kasut kulit ni kalau megah
sekolah pakai kasut plastik. Plastik kan? Awak nak tunjuk apa yang lapor. Betul? Sama saya sekolah dulu, pergi sekolah pakai kasut plus plastik. Warna putih apa yang lapor. Itulah kasut main bola, itulah kasut saya. Beli kita gigit kasut sebelum kasut gigit kaki kita. Kena gigit dulu buat kali beli kasut tajam. Jadi tidak sesat kalau orang panggil ke asrama berdoa. Semua pakai kasut kulit hitam. Saya cukup seronok sebab mendapat kasut kulit hitam. Dalam kepasan kepala saya masih kasut kulit batu. Satu lagi arwah ayah saya kata, cuba tunjuk kaki sejak, tunjuk kaki. Dia pun ambil tali pisang, bukan tali rupiah, tali pisang dulu. Dulu ukur kaki saya ni. Nak buat apa ayah? Aku nak beli kasut. Saya pun tunggulah ayah saya balik. Dia beli kasut. Dia buat balik kasut dalam bungkusan surat karbon Cina. Kasut kulit hitam second hand, harga RM10. Tajam macam sampai Aladin. Pergi sekolah Datuk Sen, budak-budak kena belak saya sebab kasut saya tajam macam Aladin. Kasut second hand. Tuan dan puan, saya pun tak pasti mengapa sekarang trend orang tua boleh kasut sedang. Susah. Kasut second hand. Kalau ikut rasa rendah diri, malulah kepada kawan sebelah yang kasutnya berkilat. Surat itu kata kena bawa 2 pasang pakaian baju melayu putih dan pakai kelak-kelak. Arwah mak saya jahit sendiri dapat sepasang saja. Tuan dan puan, satu ketika bila pergi sekolah asrama, saya ada rasa rendah diri sedikit sebab saya orang miskin. Tengok kawan sebelah, baju dia 3 pasang. Tengok orang sebelah kasut kulit bata. Tengok orang sebelah baju Melayu dia 2 pasang. Saya rasa sedih, saya rasa kecil hati, saya rasa nak balik daripada sekolah itu. Saya pergi cari cikgu saya nak balik. Cikgu kata merantau ke mana balik sebab saya kata sekolah ini tak sesuai dengan saya sebab saya orang miskin. Tapi saya bernasib baik, saya ada seorang guru penasihat. Saya kata ini orang Canada, Roger Pryor. Dalam Islam namanya Muhammad Daud Abdullah. Dia guru kaunseling. Dia tegur saya, dia kata kamu silap. Kamu silap sebab kamu membandingkan diri kamu yang susah. Kamu bandingkan diri kamu yang miskin dengan orang lain yang lebih senang dan kaya daripada kamu. Kamu silap. Sepatutnya kamu kena bandingkan diri kamu dengan orang lain yang lebih susah daripada kamu. Saya tercengang sebab saya fikir, aku ni dengan sepasang pakaian, ada tak lagi orang lebih miskin daripada saya? Ditakdirkan Tuhan, satu hari saya jumpa seorang kawan yang sebelah malamnya dia pakai baju perang pagoda dengan plekat bapak dia piglas. Budak umur 13 tahun kata satu pakai kain bapak dia lipat ke dalam, dia gulung besar ni dengan baju perang pagoda dia piglas. Cikgu tegur dia, mana baju Melayu kamu? Budak ni jawab selama bapak kata duit tak ada nak buat baju. Teman-teman, saya sedar bahawa semiskin-miskin saya, sesusah-susah saya, rupanya sahabat saya itu lebih susah sebab dia tak ada pakaian baju. Sesusah-susah saya, dia tiap bulan, masa itu orang hantar duit ke anak ni, dia tak pakai kalender. Dia pakai register dulu duit dalam kalender. Dulu saya dapat RM5 sebulan. Ayah saya dapat. Sesusah-susah saya, ayah saya boleh bagi hantar RM5 sebulan cash untuk belanja saya. Ada kawan saya budak Kuala Setak, bapak dia tak mampu hantar walaupun 1 sen setiap bulan. Dia makan apa yang ada dalam dia. Sedarlah saya cakap cikgu tadi betul. Kalau kamu membandingkan diri kamu yang susah
yang miskin dengan orang lain yang lebih senang dan kaya, kamu tidak akan ada motivasi. Kamu jadi orang yang rendah diri, kamu jadi orang yang miskin sikap dan semangat. Kamu terus-menerus akan jadi susah kerana kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain yang lebih kaya. Dan kamu tidak akan bersyukur, malahan kamu akan jadi orang yang kufur nikmat. Jadi cikgu bersyukur bila kau bandingkan diri kamu dengan orang lain yang lebih susah, dia akan mendatangkan semangat kepada kamu keinsafan. Dan dia akan datangkan semangat kepada kita kesyukuran. Sekurang-kurangnya orang Perak ni ada kerajaan yang menjaga kebajikan kita Islam. Kepada orang Islam kita diajar oleh ayat Quran yang suci, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya barang siapa yang bersyukur di atas nikmatku, janji Allah akan lipat ganda nikmatnya. Tapi dalam ayat yang sama, walakin kafartum, barang siapa kufur nikmat, amarat Allah inna adzabi lasyadid. Allah ingatkan kita, ingatlah azabku yang amat pedih. Saya sebut ini tuan-tuan sebab saya kata saya pernah miskin. Rakan-rakan saya dalam dewan ini yang sekarang ini menjadi pegawai kerajaan, kita pernah miskin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berusaha gigih, kita belajar, akhirnya kita dapat melepaskan diri kita daripada kemiskinan. Sebab itu pertama saya katakan kepada tuan, walaupun kita susah actually dalam perusahaan kita, miskin ini sangat subjektif. Orang yang membuat tempat saya menoleh kita, kalau dia berpendapatan RM2,000 sebulan, anak 3 orang, dia boleh hidup selesa. Berbanding dengan orang yang bergaji besar, RM5,000 sebulan, duduk di Kuala Lumpur, anak 5, hidupnya susah. Sebab kos hidup di Kuala Lumpur sangat tinggi. Sebab itu dia sangat efektif. Ada orang, satu hari saya memberi dulu, menyerahkan kunci rumah kepada orang miskin. Makcik yang dapat rumah orang miskin itu agak rasa tak apa seronok atau mana, sebab dia dapat sebuah rumah yang tidak seperti rumah jiran sebelah. Rumah jiran sebelah itu sebuah banglo 10 bilik, 2 tingkat, tersekat indah. Saya pergi rumah makcik, masuk tengok, tanya masuk sana makcik. Bolehlah, kata dia, dapat rumah ni okey lah, tapi tak macam rumah orang itu tadi. Dia bagi rumah dia dengan rumah orang depan. Saya kata, pasal makcik? Yalah, rumah orang itu besar. Saya kata makcik, rumah yang tersekat indah 2 tingkat itu bukan rumah orang itu. Itu rumah bank, rumah finance. Tuan rumah tu tiap-tiap bulan dia letak tangan di dahi, mencari duit mana aku nak cari duit nak bayar bulan itu. Sebab dia pinjam bank rumah. Makcik yang saya beli rumah kecil ni makcik, ada hutang makcik? Tak ada lah, rumah kering. Siapa miskin, siapa kaya? Makcik rumah kecil, tak payah pecah kepala nak bayar hutang bank. Berbanding dengan orang rumah besar depan tu, tiap-tiap bulan dia kena fikir macam mana dia nak cari duit nak bayar. Tuan-tuan, miskin itu sangat subjektif. Ada orang dia tengok rumah besar macam saya, rumah besar tu rumah bank.
Bila musim COVID itu tidak sedikit orang yang menelpon kami. Minta tolong Datuk, kata dia. Apa dah 3 bulan lepas bayar duit tinggal bank. Betul? Surat bank yang datang. Untuk surat bank itu kata apa? Wahai tuan yang beriman, kami nak rumah kami lagi. Sebab tuan tak bayar 3 bulan. Jadi dia susah hati. Walaupun rumah dia, tuan rumah yang dapat rumah percuma orang miskin 3 bilik itu, dia tak ada usaha lagi. COVID dia tak usaha lagi sebab orang tak ada makan. Kawan rumah besar tu orang tak ada orang makan sebab orang anak dia kaya. Siapa ada jemput? Tuan-tuan. Sebab itu saya suruh di sini, jangan dalam diri kita ada rasa rungsing ataupun kita rasa Tuhan kenapa jadikan aku miskin, aku tak kaya macam orang itu. Yang saya nak tuan-tuan dan puan syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerana ayat tadi menjanjikan barang siapa yang bersyukur di atas nikmat itu, maka Allah kata dia akan diberikan nikmat. Nikmat bukan hanya pada wang tolongan. Nikmat bukan hanya pada wang ringgit. Nikmat bukan hanya pada rumah besar. Nikmat bukan hanya pada kereta besar. Siapa kata orang kereta besar itu kaya? Kereta yang dia pakai itu bukan kereta dia. Itu kereta finance. Dia pinjam di finance setiap bulan dia kena bayar. 3 bulan kalau dia tak bayar, finance dia sudah akan datang. Kami tak kita kembali. Makcik yang tak ada kereta itu siapa nak tukar? Teman-teman, sebab itu nak ingatkan, nikmat Allah bukan hanya semata-mata pada wang ringgit, bukan semata-mata pada pakaian cantik, bukan semata-mata pada kereta. Nikmat Allah ini amat luas. Ada satu orang Allah buat rumah besar, 2 tahun baru siap rumah dia. Bila rumah dia siap, tiba-tiba dia tak keluar, dia jatuh sakit. Dia masuk ke hospital. Isteri dia pergi melawat di hospital, bawa siap. Tahu siap? Dia mampu. Dia mampu tingkat. Suami dalam hospital itu tanya, apa yang rumah kita dah siap ke? Isteri dia jawab, dah siap abang boleh. Suami dia kata, nasib dah rumah dah siap, abang boleh. Maksudnya apa? Nikmat yang lebih besar bukan rumah itu. Nikmat yang lebih besar adalah kesihatan. Saya katakan tadi, nikmat Allah bukan sekadar kepada rumah. Nikmat Allah termasuk mendapat kesihatan yang baik. Tuan-tuan dan puan, kesihatan itu adalah nikmat yang besar. So, kena jaga kesihatan. Kalau kita sihat, kita boleh belajar. Kalau kita sihat, kita boleh bekerja. Kalau kita sihat, boleh dagang. Kalau kita sihat, boleh cawe-cawe. Kalau kita sihat, kita boleh cari pendapatan. Kita boleh berniaga. Maknanya, kesihatan itu adalah nikmat Allah yang sangat pasti. Jadi, nak ceritakan bahawa di depan saya ini, tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama berisafi, bersyukur. Bukan sahaja kerajaan negeri Perak yang menggunakan pelan Perak sejahtera 2030, tetapi kerajaan Persekutuan Malaysia Madani kita memberi perhatian yang sebaik mungkin kepada tuan-tuan dan puan. Cuma nak minta tolong sangat-sangat. Tidak sedikit wang kerajaan telah dicurahkan untuk membantu rakyat membasmi kemiskinan. Kita tak boleh semata-mata berharap dengan sokongan daripada luar semata-mata. Dalam Quran sekali lagi kita diajar bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada padanya. Allah tak akan mengubah nasib seseorang itu sehingga orang itu mengubah
apa yang ada padanya. Apa dia? Jika kita ada sifat malas, kita kena ubah daripada malas kepada rajin. Orang rajin Allah akan anugerahkan kejayaan kepadanya. Jika kita ada sifat malu untuk bertanya, untuk belajar, kena ubah daripada rajin untuk bertanya dan untuk belajar. Allah akan ubah kasih kita. Kalau dahulu kita tak berjaya berniaga, tapi kerana kita rajin bertanya, kita rajin berusaha, rajin belajar, Allah akan ubah kasih kita daripada peniaga tak berjaya ke peniaga yang lebih berjaya. Kalau kita hanya bekerja satu hari 6 jam, kita ubah untuk bekerja satu hari 10 jam, maka Allah akan ubah kasih kita daripada susah kepada senang. Allah ayah saya nak menanggung surah balik. Selepas solat subuh, dia pergi menurut kitab. Menurut kitab zaman dulu bukan macam sekarang. Menurut kitab itu, menurut kitab zaman dulu, selepas subuh pergi toreng pukul 10 berhenti minum kopi, and then pergi pulang. Korek, pungut getah cair itu dalam balik, bawa ke tempat menumpukan getah, kemudian kita mesin getah menjadi getah pek. Pukul 2 petang baru siap. Habis balik rumah, main zuhur, berehat sekejap, dia turun buat udang, bertanam padi. Balik lepas, kadang-kadang sembahyang asar pun di benang. Balik ke rumah, solat maghrib, makan malam, solat isya. Lepas solat isya, dia turun ke kasih sabar untuk memasang buka. Berapa pekerjaannya? Menurut kita, tanam padi, membuka ikan. 3 pekerjaan dia. Kalau tidak, tentu dia tak mampu untuk menelai 11 orang anak dia. Nak kabarkan bahawa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu sehingga orang itu mengubah apa yang ada. Jadi kita kena bersih. Satu hari saya pergi melihat menziarah seorang sakit di hospital. Ada satu keluarga, suaminya sakit, masalah pakcik ini dia tak nak makan. Dia kata tak ada selera makan, susuk badan. Maka ahli keluarga bermesyuarat, macam mana nak menggalakkan, nak beri perasaan supaya bapa ini nak makan. Dalam banyak pendapat ada seorang anak dia yang agak jenius. Dia kata macam ni, mari kita cari seorang nurse yang paling cantik dalam hospital ini, supaya nurse ini menunjuk bapa kita untuk makan. Yes, dia tu berjumpa seorang nurse yang bawa kerja, cantik, muda, putih, cuci. Pujuk nurse ini supaya memujuk bapa dia makan. Alangkah gembiranya ahli keluarga melihat bagaimana nurse itu berjaya untuk memujuk pakcik-pakcik. Nama mulut pakcik, saya nak suap nasi, nak suap kanji. Pakcik itu nama. Keluarga dia bertepuk tangan susah melihat bapa dia nama mulut kerana nurse yang cantik menecuk ini nak suap kanji. Sebaik saja dia suap ke dalam mulut, masalah yang paling besar, pakcik itu tak dapat telan kanji itu. Nurse itu hanya berjaya untuk buka mulut, memasukkan kanji dalam mulut. Siapa yang kena telan? Siapa kena telan? Pakcik itu sendiri kena telan. Betul tak? Kalau pakcik itu telan, barulah kanji itu masuk dalam perut dia. Nurse itu hanya berjaya untuk buka mulut, masukkan kanji, tetapi pakcik tak mau telan. Bila pakcik tak mau telan, kanji tak masuk dalam. Saya nak cerita pengajaran ialah, tuan-tuan dan puan, kerajaan boleh bantu. Kerajaan bagi bot kepada nelayan yang perlukan bot. Zaman saya ada dulu. Kerajaan bagi bukan kepada mereka yang perlukan bukan. Kerajaan bagi ayam kampung kepada mereka yang nak banyak ayam kampung. Kerajaan bagi duit kepada mereka yang nak beli bukan, yang nak beli
sampaikan, itu adalah mesti kerajaan boleh turun banyak. Tapi kalau nelayan yang dapat buka, yang dapat bot tidak pergi buka, ikan tak dapat. Dalam orang kampung yang dapat uang untuk dia buka satu ikan, dia tak buka satu ikan, tak akan bisa. Maksud saya di sini ialah kejayaan untuk membatasi kemiskinan negara bukan sahaja bergantung kepada usaha yang dibuat oleh kerajaan semata-mata. Dia mesti datang daripada dalam diri kita sendiri. Mesti datang daripada dalam diri kita sendiri. Saya ambil contoh tadi, bukan nak kata saya baik. Contoh awal tadi saya kata bila saya masuk sekolah bahasa Melayu, dengan motivasi yang cikgu saya bagi, dia kata kamu kena bersyukur sebab kamu lebih baik daripada orang lain. Dia kata kepada saya, carilah dalam diri kamu apa yang kamu ada untuk kamu ke depan. Saya nak cari tu, duit tak ada, pakaian pun tidak ramai, tapi saya tahu, alhamdulillah. Saya tahu, alhamdulillah. Kecil-kecil masa saya di sekolah, saya masuk storytelling, saya masuk carahan, masuk pendidikan pantun, masuk bahas, masuk carahan. Jadi saya tahu ada sedikit kebolehan pada saya. Cikgu itu kata, gunakan kebolehan itu untuk membangunkan diri kamu. Jadi bila cikgu sekolah buka pertandingan carahan, saya masuk. Anda mungkin sekolah betul kan? Masuk pertandingan bahas, saya masuk. Pertandingan pantun, masuk. Semua jenis perkara saya jadi. Tuan dan puan, rupa-rupanya saya sedari kebolehan bercakap itu menjadi diri saya sampai sekarang. Boleh bercakap, boleh berpantun tu, itulah aset yang ada. Saya beli bot, tuan dan puan, masuk bertanding, kemudian masuk politik, lepas itu jadi atur, lepas jadi atur, jadi exco, jadi pembangkang, kalau ada tulis itu, lepas itu jadi kerajaan nanti. Sampai sekarang saya katakan saya bersyukur sebab Allah anugerahkan kepada saya aset itu, iaitu boleh cakap. Saya nak khabar tuan-tuan, kita semua Allah berikan kepada kita masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kemahiran. Saya baca di sini Wami Sabia, saat lagi ada program motivasi pelajar, perkhidmatan rutin rambut, ada pemeriksaan kesihatan, ada kursus penyediaan sandwich, ada kursus perubahan bunga, khusus servis kesihatan udara, khusus potong rumput, pertanian. Ini semua adalah merupakan aset yang ada pada diri kita. Ada orang boleh buat tepung talak pun boleh jadi senang. Ada orang boleh buat Mexico pun boleh jadi senang. Ada orang boleh buat marpu pun boleh jadi senang. Sebab dia menggunakan apa yang ada pada dia untuk membangunkan diri dia. Itu yang paling penting. Tapi ada orang saya bagi motivasi, dia kata, untung dapatlah itu RM10. RM10 duit tak? Itu nak untuk apa? Nak untuk RM1,000. Nak RM1,000 kena usaha lebih. Nak RM1,000 kena usaha lebih. Kalau bangun lewat, tak boleh. Kena bangun lewat. Satu hari, satu orang jumpa saya. Dia kata, Datuk Seri, saya nak minta bantuan tahap kerja. Saya kata, kamu kerja apa? Saya driver buat kilat. Untuk apa kamu kerja? Saya kerja pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi. Dia shift malam. Lepas tu apa? Lepas cukup tidur, balik saya tidur. Tidur sampai pukul apa? Sampai pukul 12. Dia kerja pukul 2 pagi, buat bakiran sampai pukul 6 pagi. Lepas tu dia balik tidur sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu buat apa? Bangun makan tengah hari. Lepas tu apa? Main dam kaji. 6 kali naik haji saya.
kerja yang ini. Saya sebutkan tadi kalau yang saya kerja menolak buat undang tangkap ikan baru boleh. Jadi nak buat lebih kena kerja. Satu lagi nak pesan, jangan tengok besar saja. Sekarang ni saya tengok, saya pergi rumah PPRT tengok ada duit shilling di atas mesin masuk. Duit shilling di belum mesin masuk. Tanya malu ni duit apa malu? Duit anak malu. Lepas tu apa tak ambil? Lepas tak nak ambil lepas seputar. Tuan-tuan, zaman saya dulu kalau jumpa duit seputar bertahan atas jalan, twist dalam kaki tu atas pasir, twist bagi kembali, bagi kilat. Tu sekarang apa tengok duit seputar mana tak nak kilat? No. Jika seorang dalam dewan ini sekarang ada wang 999 sen, dia bukan jutawan, dia orang tua serupan. Macam mana nak jutawan? Dia ambil duit serupan atas 70. Mesti masuk tadi 999 ringgit, 90 sen, ambil duit serupan tadi baru boleh jadi jutawan. Itu bila serupan. Saya nak kata tadi, jangan orang kata Dato' saya buat tempat dapatlah 10 ringgit sehari. 10 ringgit itu duit apa? Bukan lagi. Kalau ada perempuan nak dapat untung besar, kena kerja keras. Bila kita kerja keras, insya-Allah kita katakan tadi, Allah akan anugerahkan kepada kita pendapatan yang lebih baik. Sekali betul ingat, nikmat Allah bukan hanya kepada kekayaan semata-mata. Nikmat Allah bukan hanya kepada wang ringgit semata-mata. Nikmat Allah bukan kepada harta benda semata-mata. Nikmat Allah juga termasuk kesejahteraan hidup. Sebab itu dia guna sejahtera sosial. Sebab itu perak sejahtera 2030 kita gunakan perkataan sejahtera. Sejahtera ini maknanya hidup aman, damai, nyaman, rasa bahagia. Tuan-tuan, ada orang rumah besar, aircon lagi, tapi dia di luar rumah berkipas. Pasal sebab kalau dalam rumah dia tetap panas. Sebab apa panas? Sebab suami isteri saya tegur. Itu tidak sejahtera dalam dia. Walaupun rumahnya tak sejahtera. Sejahtera ini termasuk duduk dalam sebuah rumah yang berkasih sayang antara suami isteri, kasih sayang antara anak dengan ibu bapa, kasih sayang antara ahli dan keluarga. Itu sejahtera. Kalau duit ada berjuta-juta dalam bank, hari-hari bertengkar, hari-hari berkelahi, itu bukan sejahtera. Sejahtera ialah rasa hidup seronok, aman, damai, nyaman. Kalau mereka besar, hutang, tiap-tiap hujung bulan bunsen, tak payah, itu bukan sejahtera. Tuan-tuan, sejahtera ini maknanya kita hidup, ada rumah cukup untuk kita hidup, untuk kita tinggal, untuk kita hidup, untuk kita berkeluarga. Ada kerjaan cukup untuk kita bergerak, kita tak berhutang banyak, kita tak ada kerusikan lain, dan hidup dalam sebuah negeri, sebuah keluarga yang aman damai, yang bahagia. Bahagia ni macam mana? Mau satu jam saya nak belajar juga? Tak boleh. Tak boleh. Saya ada boleh cakap bahagia dengan perempuan sebab bahagia itu ada rasa kasih sayang. Dulu saya jadi cikgu sekejap. Tak sekejaplah 10 tahun. Saya guru bisnes. Saya tengok budak sekolah ni ada dua jenis. Bila waktu terakhir ni, saya macam mereka ini. Satu kumpulan budak, dia tak sabar-sabar nak balik. Cikgu tengah mengajar, dia angkat beg letak ke bawah. Tunggu loceng bunyi balik. Dia lari balik, dia nak balik ke rumahnya.
juga, loceng kami 2 kali dia nak inflasi sekolah dia kat sekolah ada 2 krisis. Saya panggil 2 kumpulan ini. Satu pelajar yang nak balik kawal, dia tak sabar nak balik rumah. Saya panggil pasal apa dia nak balik ibu loceng minta. Tengok saya nak balik ke rumah sebab kepada saya rumahku syurgaku. Apa maksudnya? Saya balik ke rumah, saya ada ayah yang akan menyambut saya. Saya ada ibu yang akan memeluk saya. Ibu saya kata dah balik dah anak yang ibu saya. Saya nak balik ke rumah saya sendiri. Sebab tadi pagi sampai petang dalam sekolah, dia berkelahi dengan kawan, cikgu marah kepada dia, dia pusing kepada siapa yang ngadu dia nak balik ke rumah. Sebab kata dia, rumahku juga. Di rumah dia ada ayah dia, ada ibu dia, ada adik-adik dia yang belum makan bersama, bergelak ketawa, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Tuan-tuan, budak itu dia balik ke rumah terus. Rumahku juga. Satu kumpulan lagi saya panggil, saya tulis sekali, kenapa kamu tak balik? Dia kata saya balik dan tak balik sama saya. Kadang-kadang saya balik, saya tak jumpa ayah saya di mana, ibu saya di mana, tak ada sama-sama saya, makan tidak bersama, malah ada satu perkara yang sangat menakutkan saya bila saya balik. Ibu dan ayah saya sedang bertengkar antara satu sama lain. Kepada dia, rumahku bukan surga. Tuan dan puan, di dalam depan saya ini, walaupun kita susah, mari kita bina sebuah keluarga yang bahagia. Dengan harapan itu, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya dengan cita-citanya merasmikan program manfaat sosial negeri Perak.